Memang gebu dan lembut, nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Lembut. Anda kena cuba tau, memang sedap. Sedap sangat. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Mok Teh Channel. Okey. Alhamdulillah. Okey. Kali ni Mok Teh akan kongsikan dengan anda semua resipi kek coklat. Okey, tapi kek coklat yang Mok Teh buat ni Mok Teh letak dalam bekas yang kecil-kecil lah. Bukan kek yang besar tu lah. Okey, inilah hasil yang Mok Teh dah buat. Nampak tak? Inilah hasilnya. Okey. Kek coklat ni. Tapi memang lembut dan gebu lah. Kek ni. Okey, kejap lagi Mok Teh akan kongsikan dengan anda macam mana Mok Teh sediakan kek coklat yang memang lembut dan gebu ni. Sedap tau, memang sedap. Okey, anda boleh ikut step by step. Okey, jangan skip tau. Nanti takut anda tak tengok apa yang Mok Teh sampaikan, nanti buat tak jadi pula. Okay. Tapi Mok Teh yakin kalau anda ikut step by step apa yang Mok Teh sarankan dalam video Mok Teh ni, insya-Allah jadi. Okey, insya-Allah kepada yang baru nak belajar tu, okey, tengok betul-betul ya. Okey, jom. Nampak tak? Memang gebu dan lembut, sedap sangat. Baik, kita semak bahan yang diperlukan. Mula-mula sediakan bahan A dahulu ya. 1 cawan minyak masak, 1 cawan serbuk koko, 1 cawan susu cair, 1 cawan susu pekat manis, dan 1 cawan gula. Baik, untuk bahan B, sediakan 1 cawan tepung gandum, 1 sudu bikarbonat, dan 1 sudu baking powder. Baik, untuk bahan C. Okey, bahan C kita cuma guna 3 biji telur. Okey, baik. Inilah kesemua bahan-bahan yang Mok Teh nyatakan tadi. Okey, harap anda dapat catat dan sediakan bahan-bahan yang Mok Teh nyatakan tadi. Okey, untuk telur ni kita letak last sekali ya. Okey, jom kita sama-sama semak video yang Mok Teh sediakan ni. Okey, untuk susu, Mok Teh gunakan susu cair jenama saji ni, dan susu pekat jenama marigold ni. Tak kisahlah jenama apa ya. Okey, janji susu. Okey, lepas tu pakai powder bikarbonat ni. Okey, tak kisahlah. Okey, mula-mula Mok Teh sediakan bekas. Okey, kat luar sana ni masa Mok Teh buat ni hujan tau. Tu dia bergema sikit sorry ya. Okey, tapi anda jelas ya. Okey, mula-mula Mok Teh masukkan 1 cawan minyak masak. Okey, semua bahan-bahan ni Mok Teh dah sukat dengan 1 cawan yang sama ya. Guna cawan yang sama. Okey, tak kisahlah jenama pula, cawan yang macam mana. Okey, janji guna cawan yang sama macam Mok Teh buat tu lah. Okey, lepas tu Mok Teh masukkan 1 cawan gula. Okey, Mok Teh guna sukat yang sama lah. Lepas tu Mok Teh masukkan 1 cawan serbuk koko. Mok Teh ni dah suka dengan cawan tau, tapi Mok Teh sebab cawan tu Mok Teh nak guna sukat yang lain, jadi Mok Teh masukkan dalam mangkuk ni lah. Bermakna semua dalam cawan ni 1 cawan. Okey, lepas tu kita akan kacau lah, dah masukkan semua bahan-bahan tadi ya. Baik. Okey, lepas tu masukkan 1 cawan susu cair. Sukat cawan yang sama ya. Mok Teh guna sukat cawan yang sama je.
Okey. Okey, lepas tu sukat pula susu pekat. Okey, susu pekat manis. Okey, guna cawan yang sama je. Okey. Alright. Okey, masukkan 1 cawan susu pekat manis. Baik, dah tercampur semua tu. Okey. Kacau. Okey, start mula kacau ya. Okey, masa ni nak kena kacau lama sikit supaya apa? Sebatilah. Okey, kalau nak senang guna mixer lagi baguslah. Okey, ni Mak tunjuk je lah. Guna ni pun boleh, tapi nak kena lama sikitlah, sabar sikitlah. Kalau mixer tu sekejap je dia hancur. Okey, tapi tak apa. Okey, kacau je untuk hilangkan ketul-ketulan macam apa? Sebut koko tu kan. Sebut koko tu dia lambat nak larut sikit. Okey, kacau-kacau je tak apa. Okey, ni untuk adunan A. Okey, untuk adunan A ni kita kena panaskan sekejap di atas api. Okey. Okey, nampaknya macam dah dah larut tu. Kita akan panaskan sekejap dalam atas api ya. Baik, setelah api dibuka, pastikan kacau-kacau selalu ya, supaya adunan tu tidak berkerak dan berketul. Okey, kacau je selalu. Okey, sampai adunan tu mendidih sekejap tertutup. Tak perlu mendidih lama. Okey. Nampak? Kacau-kacau. Dengan api yang perlahan ya, jangan kuat, nanti berkerak. Okey, insya-Allah kalau anda ikut apa yang Mak buat ni, insya-Allah anda pandai. Okey, boleh buat. Okey, kacau. Nampaknya macam dah nak hampir mendidih tu kan. Okey, dah mendidih sekejap tu, dah terus boleh tutup ya. Nampak tak? Dia dah timbul buih tu. Okey, ni dah boleh tutup. Masa ni dah boleh tutup api lah. Okey, tak perlu lama sangat lah. Okey, lepas tu biarkanlah sehingga sejuk. Kat luar ni petir tau, hujan petir, bunyi guruh tu kan. Okey, lepas tu Mak ambil 1 senduk. Okey, ini untuk topping tau. Okey, untuk topping kek Mak ni. Okey, kek mini kek Mak ni. Okey, ambil 1 senduk je. Okey, untuk toppingkan dia. Okey, ketepikan lah. Okey, lepas tu biarkan sehingga sejuk. Kacau-kacau biar wak-wak dia keluar tu kan. Cepat sikit lah. Sejuk. Okey, kita ketepikan yang ni dulu. Kita tengok proses bahan A. Bahan B. A pula. Okey, kita tengok proses bahan B. Tadi kita buat bahan A. Okey, ni untuk bahan B pula. Okey, bahan B ambil 1 sudu bikarbonat. Okey, masa ni bikarbonat ni kita akan tapis. Teruslah letak dalam penapis untuk kita tapis. Lepas tu 1 sudu juga baking powder. Okey. Okey. Okey, dia tak nak keluar. Tengok korek-korek sikit dalam tu. Ke bawah. Okey, lebih kurang macam itulah 1 sudu ya. Okey, 1 sudu powder. Kita perlu tapis sebab benda ni berketul. Nampak tak berketul kan? Tak cantik lah untuk adunan kalau dia berketul. Okey, lepas tu masukkan 1 cawan tepung gandum. Okey. 1 cawan tu biar lebih-lebih sikit lah. Okey, macam tu lah tepung gandum tu. Okey, lepas tu ayak lah. Kita perlu tapis dan ayak lah supaya adunan kita tu dia tak berketul lah, dah cantik lah. Kalau adunan berketul, kek kita buat tu macam tak cantik lah sebab dia berketul kan. Kalau dia kita putuskan tapiskan dia kan, ayakkan dia tu, dia cantik lah adunan tu. Okey, buat sehingga habis ya. Ayak sehingga habis lah. Okey, yang berketul-ketul tu nampak. Kita tak nak lah berketul macam tu, masuk dalam kek dia tak cantik lah. Okey, ini tepung yang dah diayak. Okey. Baik, bahan B pun dah siap diayak. Okey. Bahan A dah siap, bahan B dah siap diayak semua. Okey, ni bahan C. Bahan C ni iaitu telur, 3 biji telur. Okey.
Telur ni kita akan masukkan last. Okey, Mokti pecahkan dulu ya. 3 biji telur. Okey, seeloknya pecahnya dalam bekas lain, takut kadang-kadang takut ada telur yang busuk ke apa ke. Ni telur grade grade C Mokti guna 3 biji telur. Telur jangan campurkan dulu ya. Okey, telur setelah kita campur bahan A dan bahan B. Okey, masukkan tepung gandum dulu. Okey, baru last kita masukkan telur. Baik, proses A tadi, okey, kita dah sejukkan tadi kan. Okey, dia dah sejuk. Okey, Mokti kacau-kacau. Okey, nanti kita akan campurkan tepung gandum, okey, bikarbonat dan baking powder. Okey. Okey. Ini proses okey, A, bahan A. Okey, lepas tu kita masukkan okey, tepung gandum tadi yang telah diayak ni, iaitu bahan B. Tepung gandum, bikarbonat dan baking powder bahan B. Okey. Okey, masukkan bahan B. Okey, masuk sedikit demi sedikit dan kacau ya. Masuk sedikit-sedikit kacau sehingga sebatilah. Okey. Kalau anda guna mixer lagi cepatlah. Okey, nak kacau gini pun boleh. Okey, sehingga sebatilah. Okey, anda faham ya? Sehingga habislah adunan tu. Okey. Mokti harap apa yang Mokti sampaikan ni anda faham ya. Okey. Okey, buat sehingga habis. Mokti habiskan tu tepung tu. Okey. Dan kalau macam nak dah lenguh sangat tangan ni, Mokti rasa okey, Mokti nak guna mixer sekejap lah. Okey, kalau mixer tu sekejap je, Mokti rasa tangan pun dah lenguh. Okey. Tak kisah kalau macam anda bertenaga lagi, teruskan je dengan kacau dengan ni. Okey. Lepas tu ni bahan C, baru masukkan telur. Telur ni kira bahan C lah Maknanya ada 3 bahan A, B, C. Okey, faham ya? Okey, Mokti buat video ni, Mokti buat panjang sikit supaya anda faham. Untuk yang baru nak belajar, untuk yang dah pandai buat tu tak kisahlah kan. Mungkin anda dah tahu. Ni Mokti buat cara supaya orang yang baru nak belajar akan faham. Okey. Mokti minta maaf kepada yang dah pandai tu. Mokti rasa video ni panjang sikit. Okey, sebab Mokti nak sampaikan pada orang yang belum pandai lagi. Okey. Baik, ini Mokti tukar dengan mixer lah sebab Mokti dah penat kacau sebenarnya. Okey. Okey, kalau nak guna mixer daripada awal pun bagus juga. Okey. Mixer sekejap. Okey, dah boleh lah. Okey, sekejap je. Jadi dah sebati, boleh tutup mixer. Baik, okey, lepas tu Mokti tapis. Okey, ni okey, biar adunan dia tu cantik lah. Okey, kalau tak nak tapis pun boleh sebenarnya, tapi tak apalah, Mokti nak biar dia memang betul-betul sempurna lah. Kan. Okey. Okey, lepas tu Mokti masukkan adunan tu dalam bekas. Okey, bekas penutup moncong 1 ya. Senang nak masukkan dalam acuan kecil tu. Okey, ni Mokti buat kek ni, resipi kek ni Mokti letak dalam acuan kuih. Okey, supaya senang kalau nak makan. Okey, tak payah nak potong-potong dah. Okey, ni kek ni boleh anda kalau ada macam acuan bulat ke 4 segi ke, boleh terus masuk je. Sebab Mokti ni senang, sebab anak-anak nak makan senang kan. Mokti masukkan dalam acuan kecil-kecil. Itu tujuan kalau anda nak buat kek, macam nak masuk terus dalam dalam acuan kek tu, teruskan. Boleh, tak ada masalah. Bahan yang sama je, cuma bezanya Mokti letak dalam bekas kecil-kecil ni. Senang anak nak makan. Okey, nanti Mokti akan masukkan dalam tu lah. Sebab kita dah masuk dalam bekas moncong tu, senang kita nak masukkan dalam bekas yang kecil. Ini acuan lompang. Baik, sebelum tu nak kena lumur dengan minyak masak dulu ya, supaya okey, kek kita ni tak melekat. Okey, kek comel kita ni. Sebab apa Mokti panggil comel? Sebab Mokti letak dia dalam acuan kuih lompang yang kecil-kecil comel ni. Sebenarnya dia kek sebenarnya. Okey. Okey, masukkan picit macam tu, senang kan. Itu tujuan Mokti masukkan dalam bekas tertutup yang ada moncong 1 ni. Senang. Jadi dia tak tumpah lah kan. Okey, buatlah sehingga habis dan boleh panaskan okey, sambil-sambil tu dah boleh panaskan pengukus. Okey.
Okey, ni pengukus yang Mak Teh guna. Sebelum tu balut dulu ya. Tutup pengukus kita dengan kain, tuala ataupun kain. Mak Teh balut dengan tuala je, tuala bersih kat dapur ni. Okey, supaya ni tips tujuan supaya okey, kek kita ni, kek kukus kita ni dia tak terbantat lah. Apabila kalau dia kena wap air tu, kek nanti akan basah dan terbantat, tak cantik, dia tak naik lah. Okey, itu salah satu tips. Okey. Baik, dah susun semua dalam pengukus tu. Okey, boleh tutup. Okey, diamkan dan biarkan selama 10 minit. Okey, 10 minit je, tak lama pun. Okey, sebab acuan ni kan kecil-kecil, jadi kukusnya pun tak lama lah kan. Kalau kita letak dalam bekas loyang yang besar tu, mungkin ambil masa dalam 1 jam. Okey, ni 10 minit, dalam 10 minit, 15 minit dah okey dah. Okey, cuba cucuk. Kalau dah tak melekat, nampak? Tak melekat pada lidi tu bermakna okey, kek kita ni dah masak lah. Kan? Senang kan? Nampak? Inilah hasil. Memang gebu-gebas, memang lembut tu lah. Ni masih hangat-hangat lagi ni. Memang lembut lah. Dan naik dia pun cantik. Okey, lepas tu Teh akan susun dia. Okey, ambil susun dalam dulang tu dulu. Sejukkan seketika baru Mak Teh keluarkan daripada acuan tu. Okey. Inilah hasilnya. Okey. Nampaknya okey, dah sejuk tu. Okey. Okey, dah sejuk, kita boleh keluarkan. Okey. Okey, nampak tak? Okey, Mak Teh terbalikkan macam tu je. Okey, pecik-pecik tu kat acuan dia tu pun lembut. Okey, nampak? Cantik kan, dia dah keluar dah. Cantik. Okey, terbentuk cantik lah. Kalau buat dalam acuan ni, dia sekejap je kukus. Okey, tak perlu nak potong-potong bahagian lagi lah. Okey, nampak? Okey, 2 biji. Dan keluarkanlah seterusnya sehingga habis. Okey, ni Mak Teh tunjuk je dalam beberapa biji je. Kalau nak ambil gambar semua, nanti lama lagi video ni. Nanti ramai lagi komen, lamanya buat video. Itulah kan. Apakan daya, sebenarnya Mak Teh ni nak bagi anda faham buat video lama ni. Jadi okey, anda tidak tertanya-tanya. Kadang-kadang ada yang tak faham sebenarnya. Okey, jadi Mak Teh buat video ni lebih detail sikit lah. Baik, ini sebelum topping ni Mak Teh dah gigit, nak rasa kelembutan dia, nampak tak? Macam span, memang lembut gebu, memang sedap lah. Ni contohnya. Nampak lembut kan? Itulah antara kelembutan dia tu. Okey. Okey, ni Mak Teh akan toppingkan dia. Okey, topping ni mengikut kita rasa lah kan. Okey, tadi mula-mula yang Mak Teh buat bahan A tadi, Mak Teh keluarkan 1 senduk kan. Yang dah dipanaskan tu. Okey. Tu nanti kita akan curahkan atas tu bersama kita tabur dengan coklat rush. Okey. Baik, okey, ni adalah adunan A tadi yang Mak Teh keluarkan 1 senduk untuk buat topping. Inilah kita akan curahkan atas kek ni. Okey, mini kek kita ni. Inilah toppingnya. Okey. Okey, curahkan cairan coklat tu ke atas mini kek kita ni. Okey, mini kek coklat. Okey. Kalau anda nak buat lele pun boleh, nak letak banyak sikit, tapi Mak Teh tak nak letak banyak sangat. Ni letak tujuan untuk melekatkan coklat rice tu je. Okey, itu pulanglah sesuai selera anda. Tapi kalau nak buat dia lele-lele tu, lebihkan sikit coklat dia tu letak. Okey, tak apa, Mak Teh tunjuk cara ni dulu, nanti Mak Teh akan tunjuk untuk cara lele-lele dia tu. Okey. Lepas tu taburlah coklat rice atas tu. Senang je. Pilihlah coklat rice nak macam mana, warna-warni ke, hitam putih macam Mak Teh ni pun boleh. Janji nampak menyelerakan. Okey, hiasan ikut cita rasa kita lah. Okey, nampak? Inilah hasilnya. Senang bukan? Okey, buatlah sampai habis. Okey, ni contohlah. Ni Mak Teh kalau macam nak lele dia tu lebih sikit, nampak meleleh macam tu kan, lagi sedap kan, nampak? Terpulanglah. Boleh je. Okey. Alhamdulillah, nampak? Ni semuanya Mak Teh dah siapkan lah.
Okey, dah tabur semua coklat rice apa semua. Okey, inilah hasilnya. Memang sedap kek coklat, mini coklat ni. Kek mini coklat by Mok Teh ni. Okey. Anda boleh try dan cuba tau. Ikut step by step, insya-Allah boleh buat. Okey. Okey, layan ya. Tengok kek mini kek coklat Mok Teh ni. Nampak menarik bukan? Okey, ni Mok Teh sudukan dia. Nampak kelembutan dia tu. Okey, memang moist dia tu, lembut dia tu memang betul-betul lembut. Dan sedaplah rasa coklatnya, nampak. Ni Mok Teh tekan lagi sekali. Macam span kan? Okey, Mok Teh harap perkongsian Mok Teh ni memberi manfaat kepada anda semua, okey? Okey, itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Mok Teh untuk kali ini, okey. Alhamdulillah dah siap Mok Teh siapkan kuih pula kek coklat. Tersasul pula kek coklat yang Mok Teh sediakan tadi. Harap anda dapat belajar kepada yang baru nak belajar tu ya. Ringkas dan sedap. Mok Teh nak try lah satu makan kan. Okey. Memang gebu dan lembut, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap, lembut. Anda kena cuba tau, memang sedap. Okey, selamat mencuba ya. Sedap sangat. Pak, lembut. Baik, sampai di sini dulu perkongsian Mok Teh untuk kali ini. Okey, insya-Allah di resipi dan video yang akan datang, Mok Teh akan kongsikan dengan resipi-resipi yang menarik lagi untuk anda semua, untuk anda yang Mok Teh sayang semua. Okey, okey, sampai di sini. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Okey, salam sayang daripada Mok Teh. Bye. Assalamualaikum.